Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Faizal. Untuk hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan praktis kendiri 5.1b. Okey. Jadi soalan kita yang pertama, nyatakan dua perbezaan antara graf terarah dengan graf tak terarah. Okey. Jadi soalan ini kita boleh rujuk dalam buku teks lah. Dalam buku teks dia dah beri dah jawapan tu. Okey, di mana graf terarah dengan graf tak terarah ni. Okey, graf terarah dengan keadaan tepi dua bucu ditanda dengan arah. Itu graf terarah. Untuk graf terarah, okey, cikgu tulis dulu. Okey, graf yang terarah dengan perbezaan dengan graf tak terarah. Okey, jadi kita ada dua Cikgu ada dua dekat sini. Dia nak dua perbezaan. Okey, perbezaan yang pertama, okey, yang cikgu boleh bagi adalah untuk graf terarah, dia graf dengan keadaan tepi dua bucu. Okey, tepi dua bucu ditanda dengan arah yang berkaitan. Okey, ada kaitan arah dia tu. Okey. Okey, di mana kita pernah bincangkan graf terarah ni, mana kalau kita ada okey, cikgu terangkan secara sepintas lalu. Okey, jika kita ada tiga titik yang menghubungkan macam ni, A, B, C, okey, kita ada sebagai contoh macam ni lah. Sebagai contoh. Okey, manakala graf terarah ada ke tak ada? Graf ni dia tepi dia tak ada. Tepi ni tanpa penandaan arah. Okey. Dia just lukis contohlah macam ni. Dia tinggalkan macam tu saja. Ini graf tak terarah. Okey. Graf mudahlah. Okey. Seterusnya, bila kita nak menulis, yang ni adalah dia punya dia nak dua perbezaan kan. Okey. Okey, kalau yang kedua, poin yang kedua pula, okey, untuk graf yang terarah, bila dia punya penulisan, okey, penulisan dia mesti dia mesti mengikut arah penandaan. Apa yang dimaksudkan dengan begini? Okey, maksudnya sebagai contoh macam tadi cikgu dah tulis dekat sini. Jadi bila kita tulis yang ini, dia punya tepi, okey, kita ikut arah dia. Ini adalah BA. Yang ini adalah CA. Yang ini adalah CB. Ingat balik macam ni. Jadi penandaan penulisan dia mengikut arah penandaan dia. Manakala untuk kita punya ni, untuk kita punya graf tak terarah ni, dia punya penulisan dia bebas. Penulisan dia bebas. Okey, adalah bebas. Okey. Okey, jadi yang ni ialah sebagai contoh. Yang ni kita boleh sebut dia sebagai AB ataupun BA pun kita terima. Yang ni boleh sebut sebagai AC, CA pun kita boleh terima. BC atau CB pun kita boleh terima. Jadi penulisan untuk dia punya untuk arah dia ni tak ada. Jadi kita boleh buat secara bebas. Okey, itu dia punya perbezaan antara graf terarah dengan graf tak terarah. Okey.
apakah maksud pemberat pada graf berpemberat? Okey, sebelum itu kita nak tahu apa itu graf berpemberat. Okey, graf berpemberat ni sebagai contoh. Kita ada A ke pekan B ke pekan C. Ke pekan D contohlah. Macam ni. Dia boleh macam ni, dia boleh macam ni. Okey, di mana di sini dia boleh bagi tahu. Contoh 5 km. Ni 6 km. Ni 4 km. Yang ni 3 km. Yang ni 5 km sebagai contoh. Jadi bila ada bentuk macam ini, jadi graf bentuk macam ni, kita panggil dia ada nilai ni. Okay, nilai-nilai ni, ini yang kita masukkan dengan graf berpemberat. Jadi maksud pemberat ni, inilah pemberat ni, iaitu nilai. Okey. Nilai iaitu maklumat. Maklumat antara maklumat yang diberikan. Diberikan antara bucu kita tu. Antara dua bucu lah. Okey. Jadi dua bucu ni, contoh pekan A ke pekan B, dia dah bagi 5 km. Yang ni pemberat, nilai. Okey, maklumat yang diberikan antara bucu. Itu yang kita panggil pemberat. Manakala graf tak berpemberat, maksudnya dia tak ada nilai. Dia lukis saja tapi tak ada nilai dia. Okey. Sekarang mari kita tengok soalan kita yang ketiga. Okey, soalan 3 kita dia nak suruh lukis. Okey, lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, dia bagi dekat kita. Okey, nilai P, Q, R, bukan nilai, bucu. Okey, bucu yang kita ada dekat sini P, Q, R, S, T, U, V. Okey, jadi kita ada 2, 4, 6, 7. Okey, sebelum itu, cikgu suka nak lihat, sebab ini graf terarah kan, sebab dia akan ada kaitan. Jadi cikgu suka lihat dekat sini kaitan dahulu, iaitu dia punya tepi. Okey, macam mana kita nak tahu dia punya tepi ni? Cuba tengok di situ. Okey, kita ada yang pertama PQ. Maksudnya P menghubung dengan Q. Okey, kita ada P dia hubung dengan Q dulu. Next, Q dia hubung dengan R. Okey, Q tu dia ada pergi dengan R pula. Q dia ada pergi dengan S. Okey. Lepas tu S ada pergi dengan P. Okey, nampak Q dengan S. S pergi dengan P. Okey, S pergi dengan P pula. Okey, nampak kita punya ni. Okey, S pula pergi dekat R. S pun pergi dekat T. Lepas tu ada satu lagi, U pergi dekat T. Okey, U dengan T. Okey, kita ada dekat sini U, T. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa kita ada satu lagi, iaitu P, Q, R, S, T, U. Ni tak ada. Maksud ni yang terpencil lah ni. Bucu yang terpencil. Okey, jadi macam mana kita nak lukis? Kita tahu bahawa P ada kaitan dengan Q, ada kaitan dengan R. Betul? Jadi cikgu lukis dahulu yang pertama. P, Q. Cikgu nak sebab P, Q, R, S. Okey, P, Q. Cikgu ada kaitan dengan R. Okey, lepas tu ada kaitan dengan S. Okey, sebab S ada kaitan dengan P sekali lagi, jadi tak boleh letak jauh-jauh S tu. S ada kaitan dengan Q, ada kaitan dengan P, ada kaitan dengan R. Okey, lepas tu S ada kaitan dengan T, maka bawa dekat dengan S ni saya letak T saya, dan sebelah ni U. V bolehlah letak dekat sini. Lepas tu apa kita nak buat? Okey, jadi kita ambil pembaris kita dan kita akan hubungkan kedua-dua tepi ni. Okey, kedua-dua tepi, kedua-dua bucu. Okey, yang pertama, okey, cikgu ada dekat sini PQ. Okey, maksudnya cikgu punya arah tu kejap lagi adalah daripada P ke Q. Ini arah cikgu. Okey, next Q ke R.
Q pergi R. Okey, jadi cikgu akan tanda dekat sini. Q pergi R. Okey. Next, Q pergi S. Okey, Q dia pergi S. Okey. Seterusnya S pergi P. Okey, SP Sungai Petani. Saya asal Sungai Petani. Okey, SP. Okey. Oh, dia detect apa? Dia detect ruler sebelah dia tu. Okey. S pergi P. Okey. Seterusnya S pergi R. Okey, S pergi R kat sini. S pergi R. Okey, hati-hati. S pergi T. Okey, S T. S pergi T ya. Okey. Dan U pergi T. U pergi T. Okey. Siaplah saya punya graf terarah. Okey, V tu tak ada kaitan apa-apa, jadi biarkan dia dekat sana. Okey. Nah, ada orang cakap, cikgu, yang ni dalam bentuk menegak, boleh tak bentuk melintang? Maksudnya dia nak bentuk macam mana? Bentuk melintang macam ni. P. Okey, bentuk sama juga. Saya letak Q kat bawah ni pula. Okey. S saya letak dekat sini. Lepas tu R dekat sini. S dengan T kan. Saya letak T sini. U saya letak dekat sini. Lepas tu V saya letak sebelah U. Sama jugalah. Maksudnya bila kamu nak buat dia punya arah tu, okey, PQ dia turun bawah ni lah. Okey. Lepas tu QR dia pergi sini. Lepas tu QS naik sini. Lepas tu SP, okey, dia pergi sini. Lepas tu SR dia turun bawah ni. Okey, sama je. S pergi T. Okey. U pergi T. UT. Itu. Okey, sama jugalah. Okey, boleh menenggak, boleh melintang, terpulang. Okey. Okey, seterusnya 3B. Okey. Soalan dia sambung ni. Okey, lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, dia nak apa maklumat yang diberikan dekat sini? Dia ada banyak ni. B ni dia ada 3. Okey, jadi cikgu buat ini dulu. B1. Okey. Mempunyai satu gelung pada bucu Q dan satu gelung pada bucu S. QS ialah berbilang tepi. Jadi dekat sini kita ada, dan yang ketiga dia bagi tahu dekat sini PQRS. Okey, dia ada tiga apa syarat dekat sini. Okey, 3 syarat dekat sini. Saya ulang balik. Yang pertama dia bagi tahu satu gelung pada bucu Q dan satu gelung pada bucu S. Jadi titik ataupun bucu yang kita ada ini adalah PQRS sahaja. Okey, jadi cikgu akan lukis. Mana cikgu dapat ni? Daripada info nombor 3 ni, PQRS kat sana. Okey, jadi cikgu lukis dulu. P Q R dan S cikgu. Okey. Jadi di sini dia bagi tahu mempunyai satu gelung pada bucu Q. Okey, saya buat gelung saya dululah. Gelung, ingat gelung. Okey, dan bucu S. Ada orang tanya, cikgu boleh tak ada 2 gelung pada satu titik, satu bucu? Tak boleh tu. Berbilang tepi, yes. Okey. Okey, tu dah sebut berbilang tepi. QS ialah berbilang tepi. Jadi terus saja saya lukis berbilang tepi. Tak kena lah pula. Okey. Sekejap. Cantik bagi begitulah. Okey, seterusnya dia bagi tahu dekat sini. D in. Apa tu D in? Apa tu D out? Maksudnya di sini untuk bucu P dia tak mempunyai apa-apa arah yang masuk sebab dia kosong kat sini. Tak ada arah masuk.
Manakala yang keluar daripada P dekat sini, okey, daripada titik P ada 2. Maksudnya dia pergi 2 arah. Okey. Okey. Seterusnya Q dia ada 4 arah, masuk, keluar dia ada 2. Okey. R pun tak ada yang masuk. Maksudnya R ni dia hanya ada 2 saja bucu ataupun arah yang keluar. Okey, tak apa. Kita tengok itu dulu. Okey, S pula dia ada 4. Okey, Q dengan S ni, kedua-dua ni sama. Perasan tak? Okey, 4, 4, 2, 2. Manakala untuk P dengan R ni pun sama. 0, 0, 2, 2. Okey, maksud di sini, sebab apa saya kata kita kena tengok dahulu ke semua tu? Sebab kita nak buat hubung kait dia. Okey, saya buat PQ dulu. Okey, saya buat PQ dulu. Saya garis PQ. Lepas tu saya letak lagi satu PS. Okey, PS. Sebab apa? Kejap. Saya terangkan. Okey. PQ QR dengan RS. Okey. Dekat sini cikgu nak tunjuk pada kamu macam mana kita nak buat dia punya arah. Okey, kita diberikan tu D in, okey, darjah yang masuk, darjah yang keluar tu kan. Okey. Untuk P yang pertama dia bagi tahu tak ada yang masuk. Maksudnya arah dia semuanya keluar. Arah dia semua keluar. Maksud dekat sini keluar daripada P. 1, keluar daripada P. 2. Selesai untuk P. Untuk R pun sama. Okey, untuk R pun sama, dia tak ada masuk, maka semua keluar. Saya buat dulu keluar. Boleh? Boleh? Okey, R pun dah selesai. Tak ada masuk. Okey. Untuk Q dengan S, okey, macam mana dia boleh ada 4? Ingat gelung ni yang tadi kita buat tu, gelung, okey, gelung, bila kita sebut gelung, dia untuk masuk dia akan bagi 1, untuk keluar daripada gelung dia akan ada 1. Dia ada 1 macam tu, okey. Jadi maksud yang dekat sini untuk Q masuk ada 4. Okey, untuk masuk ada 4. Okey, mana masuk dia dekat sini? Okey, kalau kita lihat dekat sini, yang daripada P pergi kepada Q di sini 1, dikira 1 masuk. Okey, daripada R pergi ke Q. Okey, P Q masuk kan, R Q masuk Q ni masuk Q. Okey, lepas tu dia mesti ada SQ. Dekat mana? Kat bilang tepi. Boleh letak mana-mana lah. Daripada S pergi masuk Q. Okey, lepas tu satu lagi adalah daripada kita punya gelung, iaitu Q kat sini. Okey, jadi kita ada dekat sini. Dah ada dari kes dia punya arah tu. Okey. Okey, lepas tu dia ada keluar daripada Q 2. Okey, masuk dekat sini. Okey, Q pula di depan. Okey, jadi saya letak Q. Ni ada kaitan, P tak boleh, R tak boleh, dia ada 1 S dekat sini keluar. Okey, Q keluar pergi S. Satu lagi mana? Satu lagi adalah QQ. Gelung dia ada 1 dekat masuk, 1 dekat keluar. Boleh kelas? Okey. Seterusnya, itu kita dah selesai untuk Q. Begitu juga dengan S. Okey, begitu juga dengan S. Kalau kita lihat dekat sini, okey, kalau cikgu lukis, untuk S, dia ada yang pertama, yang cikgu kata yang masuk dulu. Okey, yang pertama dia ada PS. Kita dah lukis dah. Lepas tu kita ada RS. Dah. Q pergi S, QS. Dah masuk. Lepas tu satu lagi yang masuk adalah SS. Tak perlu lukis. Dah cukup 4. 1, 2, 3, 4. Okey, ni masuk. Lepas tu yang keluar daripada S ada 2. Yang pertama S pergi Q. SQ. Ni arah ni. SQ. Lepas tu satu lagi adalah SS. Okey, itulah cara kita nak melukis dia punya graf yang terarah ni.
Okey, yang mempunyai gelung dan juga berbilang tepi. Boleh bentuk lain boleh cikgu? Alamak. Boleh, bukan tak boleh. Boleh. Kalau kita ubah sikit. Saya letaklah dekat sini P. Sebelah sini saya letak Q. Sebelah sini letak S. Sebelah bawah ni saya letak R. Pun boleh. Okey. Kita dah ada apa? Berbilang tepi gelung Q dengan S. Lepas tu sini pula dia berbilang tepi Q dengan S. Lepas tu kita ni lah dia punya apa tepi. Lepas tu kamu kena buat lah ini. Okey, keluar daripada P, keluar daripada P, keluar daripada R, keluar daripada R kat sini. Okey, siap. Okey, boleh ke tak boleh. Terpulang pada kamu, kreativiti masing-masing. Okey, untuk soalan kita yang keempat. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual 1 dan jadual 2, lengkapkan graf berpemberat dan tak terarah. Graf berpemberat dan tak terarah yang diberikan. Okey. Dia ada dekat sini lengkapkan. Okey, dia ada KP, kuala pilah. Pilah ke Juasih dengan Bahau. Dia dah bagi dah graf tidak lengkap dekat situ. Okey, jadi kita kena gunakan ni Kita kena gunakan yang diberikan ni. Siap-siap. Okey, jadi saya lukis dulu KP dulu. Lepas tu saya pergi kepada J saya. Okey, J. Lepas tu saya pergi ke Bahau. Okey. So, yang ni saya lukis dululah. Okey, dia punya tepi dia dulu. Okey. KP. Lepas tu J pergi B. Okey. So, sekarang kita nak melengkapkan dahulu berdasarkan jadual yang diberikan dekat sini. Okey, jadual kita dekat sana dia ada bagi. Okey, Kuala Pilah adalah itu nama tempat. Okey. So, yang penting adalah pasangan bucu ni. Okey, J pergi B 11.6. Maksudnya dia punya pemberat ataupun nilai yang dia beri dekat sini 11.6. Okey, J iaitu J Juasih kepada Bahau, B kita 11.6. Okey, selesai yang pertama. KP kepada R. Okey, yang ini dia tak bagi. Jadi kita kena lukis. Antara semua ni kalau tengok, ini paling jauh ni KP ke R. Maksudnya panjang lah. Okey, saya buatlah saya punya R saya. Okey, iaitu Rompin. Kuala Pilah ke Rompin, jauh ni. Okey, saya buatlah dekat bawah ni. Okey, kat bawah ni jauh pergi. Letak sini satu. Saya letak sini Rompin. Lepas tu saya sambungkan Kuala Pilah ke Rompin ni. Saya buat. Okey. Lepas tu yang ni kita tahu berapa? 40 km ni. 40 km. Lepas tu kita ada B kepada R. Okey, dia ada pula B kepada R. B kepada R iaitu Bahau kepada Rompin 20. Okey, di sini. Okey, kita lukis. Yang ini dia punya ni adalah pemberat dia 20.7. Okey. Seterusnya B kepada BK. BK ni adalah apa? Batu KK. Okey, B kepada BK. Okey. Ni dah. Yang ni ada kaitan. Sebab apa? Batu KK ni kalau kamu tengok dia ada kaitan dengan Bahau dengan Juasih. Maksudnya dia dekat dengan dua-dua ni. J dengan B ni, BK dia ada di antara. Maksudnya saya letak di atas. Saya letak dia di atas ni. BK. Okey. Jadi kita nak kaitkan antara B dengan K ni. Okey. Jadi B kepada BK dulu 11.4. Okey, 11.4 saya lukis dulu sini. 11.4.
Next, BK kepada J. Okey, yang ni BK kepada J. 6.6. Okey, seterusnya. Selesai. KP kepada J. Oh, yang ini. Terus sajalah kita tulis. Berapa? 9.6. 9.6. 9.3. Untuk baca 6.6 tu. Okey. Sembilan perpuluhan 3 garis balik terpadam. Okey. Selesai. Tulang balik. J kepada B dah 11.6, KP kepada R 40 selesai, B kepada R 20.7 dah, B kepada BK 11.4, B arah dia, jangan lupa arah. Okey, mula-mula J kepada B ini 11.6. Lepas tu KP kepada R ini. Okey. Lepas tu B kepada R ini arah dia. B kepada BK, yang ini arah dia. Lepas tu BK kepada J, ini arah dia. Lepas tu KP kepada J, ini arah dia. Okey. Seterusnya, mana dia? Okey, kita ada dekat sini. Encik Benny dan Encik Muruges memandu kereta masing-masing dari Kuala Pilah dengan keadaan Kuala Pilah ke Rompin dengan keadaan Encik Benny memandu mengikut jarak terpendek. Encik Muruges memandu lalui Juasir dan Bahau. Okey, jadi saya nak copy dulu saya punya graf ni. Saya nak pergi ke sana. Okey, sekejap ya. Saya ambil graf saya sebab saya lukis dekat sini. Saya bawa graf ni pergi sini dulu. Sekejap. Okey, ada K dekat sana tu, BK tu. Okey, tak apa. Tak terbawa Okey, tak apa. Soalan. Okey. So sini. Okey, sini adalah BK Okey. Encik Benny dan Encik Muruges. Okey, Muru, saya punya kawan ni. Memandu kereta masing-masing dari KP ke Rompin. Okey, KP ke Rompin. Maksudnya KP nak pergi terus pergi Rompin. Encik Benny memandu ikut jarak terpendek. Okey, maksud jarak terpendek dekat sini. Kalau kita tengok, kalau terus saja 40 km tu terpendek ke? Kita tengok sekejap. Encik Muruges memandu melalui Juasir dan Bahau. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia pergi KP, dia pergi J, dia pergi B, lepas tu dia pergi R. Mari tengok sini. KP, dia pergi Juasir, dia pergi Bahau, baru dia sampai Rompin. Okey, kita nak tengok. Okey. Yang ni 9.3. Yang ini adalah J ke B 11.6, B ke R 20.7. Okey. Yang tu memang dah tahu 40 km. Okey, yang ni berapa kilometer kita tengok dulu. 9.3 tambah dengan 11.6 ditambah dengan 20.7. Okey, guna kalkulator kamu akan dapat 41.6 km. Oh, jadi betul lah dia jauh Yang ni adalah untuk Cik Benny. Ini untuk Encik Muruges kita. Jadi dia ni hanya Benny pakai 40, bukan pakai pula. Benny melalui perjalanan dia 40 km, Muru 41.6 km. Jadi dekat sini hitung beza jarak dalam kilometer perjalanan dari Kuala Pilah ke Rompin oleh Encik Benny dan Encik. Oh, beza, dia nak beza. Jadi beza dia dekat sini kita boleh nampak tolak lah. Beza tolak kan. Yang besar tolaklah yang kecil. Okey, jadi kat sini 41.6 tolak 40, beza dia 1.6 km sahaja. Okey.
Nah, inilah. Ini untuk graf berpemberat. Okey, saya harap perkongsian saya kali ini dapat diikuti oleh semua. Okey, dan dapat memahami berkenaan dengan praktis kendiri 5.1 1B ni. Jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Sebelum tu jangan lupa subscribe video cikgu, subscribe channel cikgu, like video ni dan juga boleh share dengan rakan-rakan yang lain. Okey, semoga dapat memberi manfaat kepada semua orang. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.